يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، تفضلا من جنابك الكريم ادخلنا في شفاعتك وإحاطتك، وبشرنا جميعا بالإجابة والقبول والرضا من المولى الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأنصاره وأحبابه وذرياته أجمعين. نكمل في قضية الرؤية. Kita teruskan tentang isu ar-ru'ya, mimpi yang benar. هذه الحلقة 19. Ini siri yang ke-19. رؤية لسيدنا ثابت ابن قيس، Ru'ya yang dimimpikan oleh Sayyidina Thabit ibn Qais. وهو كان خطيب لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau ini adalah khatib, pemidato kepada Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه الرؤية موجودة في كتاب أسد الغابة لسيدنا الإمام ابن الأثير. Ru'ya ini tercatat dalam kitab Asdul Ghaba karya Al-Imam Ibn Al-Athir. هذا سيدنا ثابت بن قيس Adalah Sayyidina Thabit ibn Qais. قتل يوم اليمامة، Beliau itu terbunuh معركة اليمامة. mati syahid di peperangan Al-Yamamah. هذه اليمامة Perang Al-Yamamah. كان قضيتها واحد مدعي النبوة كذاب كبير اسمه مسيلمة الكذاب. Isu perang Al-Yamamah ini adalah ada seorang pembohong besar, kadzab kabir, mendakwa dirinya Nabi. Dia adalah Musailamah Al-Kadzab. سيدنا أبو بكر الصديق كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Jika itu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq selaku khalifah kepada Sayyidina Rasulullah SAW. فأرسل سيدنا خالد بن الوليد أسد الله وأسد رسول رضي الله عنه وارضاه. Dia pun mengutus Sayyidina Khalid ibn al-Walid, singa Allah dan singa Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذا سيدنا ثابت بن بعث سيدنا ثابت بن قيس قتل في يوم في معركة اليمامة. Jadi inilah Sayyidina Thabit ibn Qais mati terbunuh syahid di peperangan Al-Yamamah. وكان عليه درع يعني يحمي صدره، يعني من الدرع الفاخر الأصلي. Adalah beliau ada memiliki satu baju perang. Baju perang ini dipanggil dir'ah. Baju perang ini baju perang yang mewah dan asli. فلما انتهت المعركة على المغرب في الليل، Apabila sudah tamat perang hari itu, dah masuk waktu maghrib, dah malam, فمر به رجل من المسلمين شاف الدرع عجبه أخذه. Jadi pada jenazah Sayyidina Thabit ibn Qais itu ada seorang lelaki kaum muslimin melewati jenazah beliau. Beliau melihat di tubuh jenazah Sayyidina Thabit itu pakaian perangnya kan, pakaian perangnya yang mahal tu. Jadi orang lelaki ni dia suka diambilnya pakaian perang, dicabutnya pakaian perang tu daripada jenazah Sayyidina Thabit. فأخذ هذا الدرع. Dia ambil baju perang tu في المعركة، يعني في خلال المعركة. ketika dalam di medan perang tu lah, dah habis perang tadi tu kan. فرجل آخر من المسلمين Maka ada seorang lagi lelaki dari kaum muslimin في جيش سيدنا خالد بن الوليد dalam pasukan tentera Sayyidina Khalid bin Walid رأى سيدنا ثابت بن قيس في منامه في ذيك الليلة. bermimpi pada malam itu melihat Sayyidina Thabit ibn Qais pada malam itu juga. فقال له Jadi dalam mimpi itu Sayyidina Thabit berkata padanya, إني أوصيك بوصية، ini aku nak mewasiati engkau dengan satu wasiat. فإياك أن تقول هذا حلم. Tolonglah jangan cakap apa yang kau mimpikan sekarang ni sebagai hilim, mimpi dari syaitan, bukan tau. فتضيعه. Nanti kau sia-siakan pula. إني لما قتلت واستشهدت أمس، Sesungguhnya semalam siang tadi apabila aku mati terbunuh syahid, مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي. ada seorang lelaki kaum muslimin telah melewati jenazahku lalu dia mengambil baju perangku. ومكان خيمته في أقصى الجيش. Tempat khemahnya lelaki ini adalah di hujung sekali kem tentera. وعند خبائه فرس يستن في طوله، يعني يتكي عليه. Dan di khibaknya, artinya di khemahnya itu ada faras kudanya dan ada tempat dia bersandar.
وقد كف على الدرع برمة وفوق البرمة رحل، يعني حط يعني كأنه وضع الدرع في مكان ودسه يعني. Jadi lelaki ini dia telah menyembunyikan baju perangku itu dia telah menyembunyikan baju perangku itu dalam khemahnya. Dia macam tutup sesuatu di atas baju perang tu, sembunyikan. فآتي أمير الجيش سيدنا خالد Awak pergilah bertemu dengan Amirul Jais, ketua tentera Sayyidina Khalid. فمره فليبعث فليأخذها من ذاك الرجل. Suruhlah Sayyidina Khalid pergi hantar seorang pesuruhnya untuk ambil balik baju perangku daripada orang lelaki itu. فإذا قدمتم المدينة على خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق. Nanti bila kamu semua dah balik ke kota Madinah Al-Munawwarah bertemu dengan Khalifah Sayyidina Rasul SAW iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, فقل له sampaikan kepada beliau, إن علي من الدين كذا وكذا. sesungguhnya aku Thabit bin Qais, artinya Sayyidina Thabit bin Qais ada berhutang bagian. وفلان من رقيقي من عبيدي عتقته. Si fulan dari kalangan hamba abdiku, aku dah bebaskan dia, dah merdekakan. فاستيقظ الرجل. Jadi lelaki yang mimpi ni dia tersedar. فأتى أمير الجيش سيدنا خالد بن الوليد. Bangun tidur, dia pergilah bertemu dengan ketua tentera Sayyidina Khalid bin Walid. فأخبره بالرؤيا. Dikhabarkan mimpinya malam tadi. فبعث سيدنا خالد إلى ذاك الرجل فأحضر الدرع إليه. Maka فوجده كما وصف له في الرؤيا. Maka Sayyidina Khalid pun pergilah menghantar utusannya kepada lelaki yang mengambil baju perang Sayyidina Thabit tadi dan mendapati memang betul apa seperti mana yang dikhabarkan dalam mimpi itu. Maka baju perangnya pun diambil dan diserahkan kepada Sayyidina Khalid. وحدث سيدنا خالد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالرؤيا هذه. Kemudian Sayyidina Khalid telah menceritakan kisah ru'ya ini kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. فعملوا بوصيته فأجاز وصيته. Maka wasiat Sayyidina Thabit dalam ru'ya tadi pun dilaksanakan dan wasiat itu diterima pakai. ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته سوى سيدنا ثابت بن قيس. Dan tidaklah diketahui ada orang yang sesudah meninggal dunia lalu datang dalam mimpi menyampaikan wasiat lalu wasiatnya itu diterima pakai, melainkan inilah Sayyidina Thabit ibn Qais. وعن سيدنا الإمام ابن دقيق العيد. Daripada Sayyidina Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid في الأحكام في كتاب الحج. dalam kitab Al-Ahkam, kitab Al-Hajj, في شرح قول واحد من أصحاب سيدنا عبد الله بن عباس. mensyarahkan ketika itu Sayyidina Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid mensyarahkan qaul salah seorang daripada murid Sayyidina Ibnu Abbas. قال لما عدت من الحج. Kata si murid ini, bila mana aku balik daripada haji, نمت aku tidur. فرأيت في المنام. Lalu aku melihat ru'ya dalam mimpiku. كأن إنسانا ينادي. Seolah-olah ada insan berseru. حج مبرور ومتعة متقبلة. Haji yang mabrur dan haji mut'ahmu itu diterima. فآتيت سيدنا ابن عباس. Lalu si murid ini berkata, aku pun pergilah menghadap Sayyidina Ibn Abbas. فحدثته فقال. Aku pun menceritakan mimpi ru'yaku itu, lantas Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, الله أكبر. Allahu Akbar. هذه سنة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini sunnah Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, سيدنا أبو القاسم. Sayyiduna Abul Qasim. يدل على أنه Ini memberi tunjuk bahawa تأييد بالرؤيا واستبشر بها. Ini memberi petunjuk bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas menyokong mimpi ru'ya tadi itu dan merasa dapat khabar gembira dengannya. فلذلك Oleh sebab itu, الرؤيا atas yang demikian itu bahawa ar-ru'ya, mimpi yang benar. على 3 أشكال تأتي. Atas dasar itulah bahawa ar-ru'ya, mimpi yang benar itu datang dalam 3 bentuk. والرؤيا ككشف منها رحماني. Ru'ya itu umpama kasyaf, ada yang bersifat rahmani. يعني من الله سبحانه وتعالى. Ru'ya rahmani artinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا الذي نتكلم فيه الآن. Dan inilah yang sedang kita bicarakan sekarang. ومنها نفساني. Ada juga ru'ya mimpi yang datang daripada nafsu. ومنها شيطاني. Ada juga mimpi yang datang dari syaitan. فجيبوا لنا. Jadi sila sampaikan kepada kami طبيب أو مفسر أو شيخ. Kalau ada tabib, kalau ada ahli tafsir, kalau ada syekh يعرف يفرق yang tahu membezakan
بين هذه الثلاثة antara tiga jenis ini. كيف تكون رحمانية Macam mana ru'ya itu bersifat rahmani? وكيف تكون نفسانية Macam mana mimpi itu yang bersifat nafsu? وكيف تكون شيطانية. Macam mana pula mimpi yang bersifat syaitan? فلهذا السبب Sebab inilah, هذا تخصص كبير ini adalah bidang pengkhususan yang besar ولا يمكن لأي إنسان أن يدعيه. dan tidak boleh mana-mana insan senang-senang cakap aja nak mendakwa dia pakar dalam bidang itu. وروي كذلك سيدنا الإمام الترمذي Begitu juga diriwayatkan daripada Sayyidina Imam At-Tirmidzi في كتابه الجامع dalam kitab beliau Al-Jami', في كتاب الرؤيا، dalam kitab Ar-Ru'ya, يعني في الفصل رؤيا pada fasal ru'ya, artinya عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رؤيا المؤمن جزء من 40 جزء من النبوة. sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ru'ya orang mukmin itu satu juzuk daripada 40 juzuk kenabian. وهي على رجل طائر، يعني هذه الرؤيا تكون طائرة ما لم يتحدث بها، فإن تحدث بها سقط. Jadi sabda Sayyidina Nabi SAW lagi, adalah ru'ya itu bagi seorang ibarat burung terbang. Selagi dia tak menceritakan ru'yanya itu, terbang je lah burung tu. Tapi bila dia menceritakan saja ru'ya itu pada orang lain, jatuh burung tu. قال وأحسبه قال صلى الله عليه وسلم Kata Sayyidina Imam At-Tirmidzi, aku rasa dan aku kira Sayyidina Maulana Rasulullah SAW bersabda, لا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. janganlah mimpi ru'ya itu diceritakan melainkan kepada orang labib, artinya orang yang ahli hikmah, orang cerdik, ataupun habib, artinya orang yang menyayangimu. وبلفظ سيدنا الإمام مسلم Dan hadis ini dengan lafaz dari Sayyidina Imam Muslim جزء من 46 جزء من النبوة. هذه الرؤيا adalah ru'ya itu satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت. Dan ru'ya itu ibarat seekor burung terbang bagi seorang laki-laki, selagi mana dia tidak menceritakannya. Bila mana yang melihat ru'ya ini menceritakan ru'yanya, jatuhlah burung yang tadinya terbang itu. لهذا Sebab ini خطورة، هذا يدل دلالة على خطورة رؤيا ومكانتها إن لم يعبرها، إذا لا يستطيع كل واحد أن يعبرها. jadi ini memberi pengertian bahawa soal ru'ya, soal mentakbir mimpi ini adalah satu perkara yang bukan main-main, yang membahaya. Jadi bukan semua orang boleh tafsirkan mimpi, boleh takbirkan mimpi itu, bukan. لهذا قال سيدنا الإمام القرطبي Kerana ini Sayyidina Imam Al-Qurtubi berkata في تفسير سورة سيدنا يوسف، dalam tafsir surah Sayyidina Yusuf, kata beliau, يقول سئل سيدنا الإمام مالك telah ditanya kepada Sayyidina Imam Malik, أيعبر الرؤيا كل أحد؟ apakah semua orang boleh mentakbir, boleh menerangkan, boleh mentafsirkan mimpi? فقال لا Kata Sayyidina Imam Malik, tidak. Tidak. أيتلاعب بالنبوة؟ Apakah kenabian itu nak dipermain-mainkan? ليش؟ Kenapa? لأن هذه الرؤيا Sebab ru'ya ini جزء adalah satu juzuk من أجزاء من النبوة، daripada juzuk-juzuk kenabian. فلا يستطيع أي أحد أن يعبرها. Jadi bukan sembarang-sembarang orang yang boleh mentakbirkannya. لهذا Kerana ini قال الإمام سيدنا أحمد بن حنبل berkata Al-Imam Sayyidina Ahmad bin Hanbal, رضي الله عنه وارضاه، semoga Allah meridai beliau dan mencapaikan keridhaan beliau. ونفعنا بهم جميعا. Semoga Allah mengurniakan kepada kita kemanfaatan mereka semua. الرؤيا Adalah ru'ya itu من الله عز وجل dari Allah Azza wa Jalla. وهي حق. Ru'ya itu adalah benar. لهذا Kerana ini, كانت الرؤيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي. kerana inilah bahawa ru'ya, mimpi ru'ya para anbiya alaihi wassalatu wassalam itu adalah wahyu. لهذا Kerana ini عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم diriwayatkan dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أن رؤيا المؤمن sabda baginda bahawa ru'ya orang mukmin كلام يكلم الرب عبده. adalah kalam daripada Rabbi bercakap kepada abdinya. وقال أن الرؤيا من الله عز وجل. Lagi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya itu dari Allah Azza wa Jalla. وقال سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري Sayyidina Imam Abu Hasan Al-Ash'ari berkata في كتاب الإبانة، dalam kitab beliau Al-Ibanah, ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام.
Dan kami menghukumkan sahih bagi banyak ru'ya-ru'ya yang dilihat orang dalam tidur. ونقر أن لذلك تفسيرا. Dan kami mengakui bahawa ru'ya-ru'ya itu ada tafsirnya. يعني Artinya, علم الرؤيا ilmu ru'ya علم تخصص دقيق جدا، adalah ilmu pengkhususan yang amat seni. لا يستطيع Tidak boleh, كل إنسان أن يعبره bukan sembarang-barang orang, bukan semua orang boleh mentakbirkannya, إلا من ربي وفقه melainkan orang yang Rabbi kurniakan taufik padanya, وتنور قلبه melainkan orang yang hatinya bercahaya, melainkan orang yang وكان في الاستقامة على درجة كبيرة، melainkan orang yang istiqamahnya itu darjat istiqamah yang besar, وكان على الذكر melainkan orang yang ahli zikir, شيء كبير جدا يذكر الله. melainkan orang yang memang ahli zikir, memang zikir betul-betul besar zikirnya, zikir dengan Allah. يعني القلب Artinya hati, عندما يتنور apabila hati bercahaya, ويحيا hati hidup, ويتصل بما عند الله سبحانه وتعالى، apabila hati berhubung dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, هناك ممكن di situ barulah boleh, الله يكرمه barulah mungkin bahawa Allah memuliakan orang ini بتفسير الرؤيات. untuk dapat mentafsir ru'ya dengan benar. ونقل كذلك عن سيدنا الإمام المناوي Demikian juga dinukilkan dari Sayyidina Imam Al-Munawi في شرح حديث pada syarah hadis, لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. mensyarahkan sebuah hadis dari Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadis itu adalah Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا صلى بالناس Apabila baginda sudah solat, أقبل عليهم بوجهه apabila baginda sudah mengimami solat, baginda akan menghadapkan wajah baginda kepada para sahabatnya. وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم Baginda SAW akan menghadapkan wajahnya yang mulia kepada para sahabatnya, فيقول lalu من bersabda, رأى منكم رؤيا يقصها علينا. siapa yang ada melihat ru'ya dalam mimpinya, ceritakanlah kepada kami. وكذلك Demikian juga عن سيدنا الإمام الحكيم الترمذي dari Sayyidina Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, قال kata beliau, كان شأن الرؤيا عنده عظيما، adalah perkara ru'ya di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam itu satu perkara yang agung, satu perkara besar. فلذلك Maka kerana itu, كان يسأل عنه كل يوم، Sayyidina Nabi SAW bertanya tentang ru'ya para sahabatnya setiap hari, وذلك من أخبار الملكوت من الغيب، karena adalah ru'ya itu daripada perkhabaran alam malakut, daripada perkhabaran alam ghaib, ولهم في ذلك نفع في أمر دينهم. dan itu untuk mereka, untuk orang-orang beriman, menjadi manfaat dalam soal urusan agama mereka. بشرى كانت أو نذير ذار كانت أو معاتبة. Sama ada ya, menjadi berita gembira kepada mereka, atau menjadi peringatan kepada mereka, atau menjadi teguran ke atas mereka. وكذلك Demikian juga قال سيدنا الإمام القرطبي berkata Sayyidina Imam Al-Qurtubi في شرح هذا الحديث برضو، mensyarahkan hadis yang sama tadi. إنما كان صلى الله عليه وسلم يسألهم عن ذلك، Kata Sayyidina Imam Al-Qurtubi, demi sesungguhnya Sayyidina Maulana Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat tentang ru'ya mereka, ما كانوا عليه من الصلاح والصدق، kerana para sahabat itu dasarnya mereka itu ahli kesolehan, ahli kejujuran, sidik. أهل كمال، Para sahabat itu ahli kamal. وعلم أن رؤياهم صحيحة. Sayyidina Nabi SAW memang tahu bahawa para sahabat itu ru'ya mereka memang ru'ya yang sahih. يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب، Daripada ru'ya-ru'ya mereka ini, daripada ru'ya yang soleh ini, dapat diambil faedah untuk menilik banyak benda-benda gaib. وليسن لهم الاعتناء بالرؤيا. Dan Sayyidina Nabi SAW, pertanyaan baginda pada para sahabat itu adalah untuk mensunnahkan kepada mereka untuk mengambil berat tentang soal ru'ya. ويعلمهم التشوق لفوائدها. Sayyidina Nabi SAW nak mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tasyawuk, untuk merindu-rindui fawaid, faedah-faedah ru'ya yang benar. ويعطيهم أسرار كيفية التعبير عن هذه الرؤيا. Sayyidina Nabi SAW bila bertanya kepada para sahabat baginda tentang ru'ya mereka, ialah Sayyidina Nabi nak bagi kepada para sahabatnya sir takbir ru'ya. وليفتح عقولهم من الاستكثار من الاطلاع على الغيب. Sayyidina Nabi SAW juga nak membuka akal para sahabat baginda SAW untuk menilik, untuk banyak menilik kepada perkara-perkara gaib melalui ru'ya ini. وكذلك ذكر عن الإمام ابن العربي، Demikian juga disebutkan daripada Sayyidina Imam Ibn Al-Arabi, قوله قال يعني beliau berkata, والناس اليوم في غاية الجهل بهذه المرتبة. masyarakat sekarang
terlalu amat jahilnya tentang martabat ini. التي كان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يعتني بها. Martabat ru'ya yang sahih yang dulunya junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW amat mengambil berat tentangnya. ويسأل كل يوم عنها. Sayyidina Nabi SAW dulu setiap hari bertanya pada sahabat baginda tentang ru'ya mereka yang sahih. أما الجهلاء في هذا الزمان Adapun orang-orang jahil di zaman sekarang, إذا سمعوا بأمر وقع في النوم kalau mereka mendengar cerita-cerita ru'ya yang benar yang dalam tidur itu, لم يرفعوا له رأسا. mereka tak berpaling pun, mereka tak peduli pun. يعني لا يبالون لا يهتمون. Mereka tak ambil berat, tak peduli pun dengan ni semua. وقالوا هذول الجهلاء Apa kata orang-orang jahil tu? ليس لنا أن نحكم بهذا الخيال Apa pula kita nak menetapkan satu hukum daripada khayalan orang mimpi? وما لنا وللرؤيا. Apa mengena pula kita dengan mimpi? فيستهزئون بالرأي Jadi orang-orang jahil ini mengejek-ngejek orang yang mimpi melihat ru'ya yang benar. وذلك لجهل أحدهم بمقامها يعني مقام الرؤيا. Yang demikian itu adalah kerana kejahilan mereka terhadap maqam, terhadap kedudukan ru'ya yang benar. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.